الحمد لله القائل في كتابه العزيز والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين أووا نصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fadzal muttaqun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari yang mulia ini dan penuh dengan keberkatan, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan mentaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang sentiasa mendapat petunjuk dan mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih lagi dipanjangkan usia untuk terus menikmati kehidupan di bumi Allah sehingga ke hari ini 7 hari bulan Muharram tahun 1436 Hijrah. Bila disebut tahun baru Hijrah, sudah tentulah terpahat di ingatan kita akan suatu peristiwa besar dan sangat penting dalam sejarah Islam, iaitulah hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya daripada kota Mekah ke kota Madinah. Secara tradisinya pelbagai program dan aktiviti dijalankan sempena meraihkan ma'al hijrah ini, bertujuan meningkatkan syiar Islam, dan apa yang lebih penting lagi ialah supaya peristiwa hijrah ini dihayati sepenuhnya oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana terkandung di sebaliknya pelbagai pengajaran dan peraturan. Justru member Jumaat pada hari ini akan memperkatakan tentang i'tibar di sebalik peristiwa hijrah sebagai pedoman dan teras muhasabah dalam kehidupan kita. Mungkin hijrah sebagai hijrah Nabi, mungkin hijrah sebagaimana hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berlaku pada hari ini, tetapi ruh dan semangat hijrah akan sentiasa berterusan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'a taubatu wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'us syamsu min maghribiha. Yang bermaksud hijrah tidak berakhir sehinggalah berakhirnya peluang bertaubat, dan peluang bertaubat itu tidak akan berakhir sehinggalah matahari terbit daripada sebelah barat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa banyak faktor yang menjadi teras dan penyumbang kepada kejayaan misi hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ia sebenarnya juga adalah i'tibar, pertunjuk dan pedoman kepada kita untuk dihayati dalam kehidupan sebagai pemangkin kepada kejayaan umat Islam seluruhnya. Antara faktornya ialah yang pertamanya keimanan dan kepatuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah ialah perintah Allah Subhanahu wa taala demi untuk menegakkan agamanya. Kesanggupan kaum muhajirin untuk berhijrah dengan penuh kesabaran dan pengorbanan ialah lambang keimanan dan kepatuhan yang padu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, perjuangan dan pengorbanan berpaksikan keikhlasan serta ketabahan dan kesabaran. Golongan muhajirin disifatkan sebagai orang-orang yang sanggup berjihad, tabah dan sabar kerana mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala.
Mereka sanggup berkorban apa sahaja, termasuk meninggalkan tanah air dan harta benda, serta berkorban nyawa kerana cinta kepada Allah dan Rasulnya, mengatasi segala-galanya. Yang ketiga, persaudaraan yang erat dan kesetiaan dalam persahabatan. Ikatan yang erat telah terbina di antara golongan muhajirin dan golongan ansar, sehingga lebih kuat daripada ikatan keturunan darah Abu Bakar As-Siddiq pula. Ialah contoh sahabat yang sentiasa sanggup menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah dan sanggup berkorban apa sahaja demi untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membela agama Islam yang suci ini. Keempat, kebijaksanaan dan perancangan, muafakat dan pelaksanaannya. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan kerana putus asa atau kerana kelemahan atau kerana takut untuk menghadapi musuh, tetapi hijrah ini menggambarkan kebijaksanaan dan jauhnya pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam usaha untuk membina dan membangunkan masyarakat Islam. Malah lebih terserlah lagi bagaimana bijaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyusun strategi dan menggunakan tipu helah yang berkesan ketika berhijrah dengan dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga peri pentingnya muafakat dan gabungan tenaga secara kolektif daripada lelaki, wanita, belia dan remaja yang diketengahkan melalui peristiwa hijrah ini. Antara yang terlibat ketika hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Asma binti Abu Bakar sebagai pembekal makanan ketika bersembunyinya di Gua Hira. Abdullah bin Abu Bakar sebagai pengintip kepada pergerakan Quraisy. Amir bin Fuhairah sebagai pembekal susu, yakni minuman, dan bertanggungjawab menghapuskan kesan tapak kaki. Abdullah bin Uraiqid sebagai penunjuk jalan rahsia menuju ke Madinatul Munawwarah, dan Ali bin Abi Talib sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tidur. Kelima, kemuncak pergantungan dan sandaran urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perancangan, usaha dan iktibar yang dilakukan adalah dituntut oleh agama. Namun kemuncak segala urusan hendaklah diserahkan pergantungan dan sandaran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika bersembunyi di Gua Hira, dan orang-orang musyrikin pula merayau-rayau di sekeliling gua mencari mereka, bertujuan menenangkan hati dan menghilangkan perasaan takut sahabatnya. Apakah perasaan kamu bahawa Allah ada bersama kita? Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah, sebagai seorang Islam yang dididik menghargai masa, tahun baru hijrah sudah tentu tidak disambut atau diraikan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Bahkan ianya patut dijadikan landasan paling sesuai untuk kita bermuhasabah diri. Ibarat seorang yang memiliki kenderaan yang sentiasa memeriksa keadaan kenderaannya bagi memastikan kenderaan tersebut berada dalam keadaan baik dan selamat, digunakan menuju ke destinasi. Peristiwa hijrah ialah gudang iktibar bagi orang-orang yang beriman yang sentiasa ingin memperbaiki diri. Dalam surah Al-Hajj ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakinna ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang bermaksud, oleh itu
Bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi supaya dengan melihat kesan-kesan yang tersebut mereka menjadi orang-orang yang ada hati, yang dengannya mereka dapat memahami, atau ada telinga yang dengannya mereka dapat mendengar. Tetapi kalaulah mereka mengembara pun tidak juga berguna, kerana keadaan yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta, tetapi yang buta itu ialah mata hati yang ada di dalam dada. Oleh itu, pada hari yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama bermuhasabah diri dengan menilai sejauh mana tahap keimanan kita, tahap semangat perjuangan dan pengorbanan kita, tahap keikhlasan, ketabahan dan kesabaran kita, tahap ikatan persaudaraan dan kerjasama kita, tahap ketinggian ilmu kita, dan sejauh mana konsep tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dihayati dalam kehidupan kita seharian. Jika 5 faktor yang dinyatakan tadi menjadi penyumbang kepada kejayaan misi hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka sudah tentu ia juga boleh menjadi faktor penyumbang kejayaan hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Persoalannya ialah, kenapa umat Islam hari ini tidak secemerlang dan segemilang sebagaimana yang tercatat dalam sejarah kegemilangan umat Islam masa lalu? Tepuk dada, tanyalah diri masing-masing. Di sinilah peri pentingnya kita bermuhasabah diri, khususnya dalam menghayati i'tibar hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, sebelum daripada member ini mengakhiri khutbah pada hari ini, inginnya member ini memperkatakan beberapa perkara yang perlu diberi perhatian oleh semua anak-anak jamaah, khususnya anak-anak Qaryah Kuah ini. Yang pertamanya, member ini mengucapkan terima kasih kepada semua anak jamaah, semua ahli jawatan kuasa qaryah dan semua pegawai masjid kerana sempena Ma'al Hijrah tahun ini. Masjid Al-Hana telah pun dinobatkan sebagai Johan di peringkat negeri Kedah kategori bandar, dan insya-Allah kita akan teruskan usaha kita untuk terus ke peringkat kebangsaan. Yang keduanya, terima kasih kepada semua anak-anak qaryah, sama ada orang perseorangan ataupun berkumpulan ataupun syarikat dan sebagainya, kerana berjaya menyahut seruan Masjid Al-Hana ini untuk kita tukarkan kapet yang sedang kita duduk ini. Insya-Allah perbelanjaan lebih daripada RM120,000 telah pun dapat dikumpul untuk kita tukarkan kapet yang baru. Semoga dengan ini kita akan menambahkan lagi aktiviti kita untuk mengimarahkan masjid. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memurahkan rezeki saudara-saudara yang memberi sumbangan yang diberikan oleh Allah kepada kita demi untuk rumah Allah yang maha suci ini. Terima kasih kepada pihak polis Merin dan agensi kerajaan seperti MPL, JPAM, Rela dan anak-anak Qaryah Kuah yang bertongkos lomos mengadakan gotong royong untuk membersih tanah perkuburan di Masjid Al-Qadim pada pagi tadi. Terima kasih kerana pihak polis Merin dalam ucapan yang diberinya tadi akan menggempur habis-habisan tempat di mana berlakunya pengedaran air daun ketum yang berada di dalam Qaryah Kuah ini. Dan kita menyerulah kepada pihak-pihak tersebut supaya hentikanlah, cukuplah. Apatah lagi dalam suasana pengedaran air daun ketum ini yang mangsanya adalah terdiri daripada anak Melayu sendiri yang mengorbankan, yang menyediakan, yang mengorbankan adalah orang Melayu, yang termusnah juga adalah anak Melayu sendiri.
dan ramuan yang terbaru, pakej yang terbaru, yang kita dikhabarkan bahawa sekarang ini untuk menggantikan ayat Dong Ketum ataupun Cakoroe ini, iaitulah mereka sedang menyediakan satu lagi bahan, iaitulah air daun terung pungang. Air daun terung pungang yang direbus untuk dijadikan minuman. Cukuplah dengan apa yang berlaku. Carilah rezeki yang halal. Dan kita mohon kepada pihak polis, gempurlah sehingga habis-habisan, supaya tidak ada lagi mereka yang menjadi mangsa kepada penyalahgunaan air daun ketum dan juga air terung pungar ini. Dan insya Allah bagi mereka yang pengguna-pengguna tegar, kita sedia memberi rawatan dengan pengamal-pengamal perubatan daripada Darusshifa. Datanglah ke Masjid Al-Hana ini, mohonlah bantuan daripada mereka. Mudah-mudahan kita akan kembali kepada kehidupan yang normal seperti mana orang-orang yang lain. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sempena dengan ma'al hijrah ini, marilah kita meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik kepada perkara yang baik. Daripada kita tidak rajin datang ke masjid, kita rajin datang ke masjid untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Dan kami Jawatan Kosa Qaryah dan juga pegawai masjid akan senantiasa mendengar cadangan, pandangan daripada anak-anak qaryah Masjid Al-Hana ini, demi untuk menjadikan Masjid Al-Hana ini sebagai jantung hati ummah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan kita meninggalkan segala larangannya dan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أقيموا الصلاة